itulah orang-orang yang hati mereka bersih. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit, yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini. Orang-orang yang meminta kami untuk berdoa kepada mereka serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkan kami bersama-sama dengan kumpulan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia. Khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi Engkau ke atas kami rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami dalam petunjuk-Mu. Rabbana walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami pemimpin yang terbaik, dan janganlah Engkau lantik di kalangan orang-orang yang terburuk di kalangan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Qala Fir'aun. Fir'aun bertitah. Kalau kita nak terjemah bahasa raja gitu bertitah. Apa titah Fir'aun? Dalam bentuk soalan. Bentuk soalan yang menghairankan. Amantum bihi qabla an adana lakum? Itu soalan. Soalan yang menghairankan. Betul kan ni kamu nak beriman sebelum aku izin? Betul. Amantum, patutkah kamu beriman? Wahai tukang sihir, tukang sihir. Bihi itu dengan Musa. Bihi bi Musa. Dia tak sebut Harun, dia sebut Musa sebab Musa sebagai ketua. Qabla, sebelum, an adana, bahawa aku izin. Ana azan. Azana lakum. Aku izinkan kepada kamu. Ini persoalan yang dibangkitkan, yang dititahkan oleh Raja Fir'aun. Fir'aun, seorang raja. Kalau inilah, dia kata, inna hadza la makrun. Ini, sesungguhnya ini itu maknanya yang dilakukan oleh tukang sihir beriman sebelum Fir'aun izin. Inna hadza la makrun. Itu la tu dia macam sumpah lah, taukid. Benar-benar, sungguh-sungguh muslihat makrun ni. Ini ada kemuslihatan ni. Dia kata macam dah janji dah Fir'aun, Musa dengan tukang sihir ni macam satu geruk ni, satu perangkap ni kepada raja. Makartumuhu fil Madinah, yang kamu, yakni tukang-tukang sihir, kamu tu tukang sihir yang kamu telah memperangkapkannya di bandar ini, di kota ini. Litukhriju minha ahlaha, semata-mata untuk kamu keluarkan penduduk daripada bandar ini.
Gitu. Ini tuduhan seorang raja terhadap tukang sihir yang beriman dan kepada Nabi Musa sekali. Ini tuduhan. Dia kata ni muslihat ni. Kalau tidak takkanlah Musa tu menang. Musa tak mungkin berjaya kalau kamu tidak buat satu muslihat, satu perjanjian, satu usaha sulit di antara kamu. Ini tuduhan raja terhadap ahli sihir yang beriman, termasuklah Musa alaihissalam. Maka dengan sebab tuduhan, mungkin tuduhan ini satu tuduhan diada-adakan, ataupun dia faham begitu. Dia faham Musa ni tak mampu. Sebab dia tak beriman dengan Allah, dengan kuasa Allah. Dia beriman dengan kuasa makhluk. Kalau nak bandingkan, tukang sihir itu ramai, kan? Bijak-bijak pula dipilih di kalangan orang-orang yang terkenal, yang hebat. Nak lawan Musa seorang, boleh kalah. Ini satu makrun ni, satu tipu muslihat ni. Makartumuhu fil Madinah. Jadi dia mungkin faham begitu. Maka dia buat satu tindakan yang cukup menyakitkan orang beriman. Bukan sekadar hukuman yang dikeluarkan oleh raja ni tidak hanya terkena kepada tukang sihir saja, bahkan terkena kepada rakyat biasa, khususnya anak-anak yang dilahirkan, dibunuh pula. Seperti mana dia pernah bunuh sebelum Nabi Musa lahir. Sebab Firaun ni dia dua generasi dibunuh. Sebelum Nabi Musa lahir, setelah mengetahui akan datang seorang lelaki yang akan membunuh, yang akan mengambil kuasa dia bunuh semua lelaki Bani Israel. Tapi lahir juga Musa. Lepas Musa lahir, bila Musa bertanding dalam sihir, Musa berjaya dan orang sihir beriman, tukang sihir beriman, dibunuh pula anak-anak untuk kali kedua. Maknanya hukuman yang dibuat oleh raja-raja Firaun ni cukup dahsyat kepada Bani Israel pada waktu itu. Jadi kita tengok ni. Dia kata apa? Fasaufa ta'lamun. Kamu akan tahu apa yang aku akan buat. Maknanya fasaufa ta'lamu ma af'al. Itu maksudnya. Kamu akan tahu apa yang aku akan lakukan. Pertama sekali, Firaun akan buat apa? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Pertama kali dia akan buat tindakan kepada tukang sihir, ialah dia potong tangan, potong kaki bersilang. Min khilaf. Khilaf mana? Kalau dia potong kanan, tangan kanan, kemudian tangan kaki kiri. Jalan tak boleh ya? Dahsyat dia. Min khilaf. Khilaf tu mana? Bersilang. Lepas tu, bukan setakat tu, dia bersumpah, Firaun bersumpah untuk la usallibannakum ajma'in. Salib. Salib. Dia bunuh. Qalu inna, apa jawab kaum yang beriman? Qalu ni penyihir itulah, tukang sihir. Inna ila rabbina munqalibun. Dia tak berubah. Orang beriman ni bila dia beriman sungguh-sungguh, dia tidak tukar iman dia dengan apa jua keadaan sekalipun. Ini terbukti dengan jawapan ahli sihir yang beriman tu. Dia kata inna ila rabbina munqalibun. Maknanya kami semua ni hanya kepada Tuhan kami munqalib, orang yang akan kembali. Maknanya kalau bunuh ke tak bunuh ke, kami tetap kembali kepada Tuhan kami. Maknanya kalau hidup pun tak ada guna di bawah kemurkaan Allah, dan mati adalah mulia pada sisi Allah SWT. Maka dia pilih inna ila rabbina munqalibun. Munqalibu dengan makna ar-raji'un, orang yang akan kembali. Lalu dia kata lagi, wa ma tanqimu. Tanqimu tu Firaun.
Dan tidaklah kamu wahai Fir'aun tangkim, benci, marah, minna, daripada kami. Itu ucapan tukang sihir itu. Illa an amanna, bukanlah salah besar sangat pada kami. Apa yang kamu marah, yang kamu dendam tu daripada kami, hanyalah amanna, kami beriman bi ayati rabbina, dengan bukti. Ayat-ayat ni makna bukti kebenaran lah daripada sihir mukjizat Musa tu. Itu dia panggil ayati rabbina. Lamma ja'atna, setelah ayat-ayat ataupun bukti mukjizat itu datang pada kami, kami beriman. Itu je maknanya. Bila kita ni kena mencari kebenaran, bila kebenaran terbukti, apa lagi yang kami nak? Kami terpaksa beriman dengan kebenaran. Tapi Firaun tidak menerimanya. Dan tukang sihir lagi berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran, wahai Tuhan kami, limpah kurniakanlah kepada kami, ke atas kami, kesabaran yang tinggi. Wa tawaffana, dan wafatkanlah kami semua muslimin, orang-orang yang tunduk patuh kepadamu. Muslimin di sini dengan makna ta'iin, ta'at. Jadi itulah pendirian tukang sihir dengan 3 ucapan. Ucapan pertama, inna ila rabbina munqalibun. Ucapan kedua, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Ucapan ketiga, rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ini ketegasan, contoh ketegasan orang yang beriman saat berdepan dengan ujian yang berat yang dihadapi oleh mereka setelah datang kebenaran. Apa kata Firaun ataupun pembesar-pembesar Firaun? Wa qala al mala'u, ini pembesar ataupun pemimpin-pemimpin yang menjadi penyokong Firaun. Min qaumi Firaun, mereka ini mala'in daripada kaum Firaun. Jadi pada peringkat awalnya, bila tukang sihir tu dia berucap tadi, tiga ucapan tadi, Firaun dah macam nak terikut dah dengan keadaan tu, nak berubah lah. Tapi tak berlaku disebabkan malak ni lah. Malak ni bahaya, kan? Malak ni orang-orang bawahan. Orang bawahan ataupun menteri-menteri ni, dia bakal semangat. Dia kata apa? Atadharu Musa wa qaumah liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Pembesar ni dia seolah-olah beri kata dua kepada raja. Atadharu Musa, wahai raja, wahai Firaun, engkau nak biarkan Musa dan kaumnya untuk dia melakukan kerosakan di bumi? Jadi andaian malak ni, kalau kita maafkan Musa dan tukang sihir ni, tak aman juga, dia kata. Itu bahaya. Sedangkan bila Musa dan tukang sihir ni beriman, aman dah. Tapi dia berpandangan ataupun sengaja tak nak kalah. Dia kata, kalau Musa diberi kebebasan, pertama kita tak ada kuasa. Yang kedua, Musa ni buat kerosakan di bumi. Itu tuduhan yang selalu berlaku. Macam orang Islam hari ni lah, kan? Bila Islam merintah, potong tangan biar, rosaklah dunia. Gitu juga Musa. Kaum Musa berlaku pada waktu itu. Dia menuduh Musa dan orang beriman akan melakukan kerosakan kalau dibiarkan. Jadi hari ni pun macam tu juga. Kalau orang Islam merintah, habislah. Itu tuduhan yang tidak ada asas, tuduhan yang tidak ada bukti dan sejarah pun tidak membuktikan. Ini benda ni berlaku dulu, kini dan selamanya. Jadi kata apa?
Kata malak tu, pemimpin-pemimpin itu berkata, atadharu Musa wa qaumahu, wahai Firaun, wahai raja, adakah kamu nak biarkan, nak bagi peluang kepada Musa serta kaumnya untuk mereka melakukan kerusakan di bumi ini? Dalam masa yang sama, wa yadharaka wa alihataka, engkau telah yadhara tu Musa, ya tu dia Musa. Musa yadharaka, Musa akan menghapuskan engkau dan menghapuskan Tuhan-Tuhan engkau. Dia kata gitu. Yadhara ni makna dia biarkan. Maknanya bila Firaun ikut Musa, nak beriman dengan Musa, automatik kuasa tak ada dah kepada Firaun. Dalam masa yang sama, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah pun akan hilang. Jadi dia tak nak gitu. Begitulah juga setiap masa orang kafir ni dia berpandangan begitu. Sedangkan Islam beri kebebasan kan, tidak menghapuskan begitu. Lepas tu bila al-malak itu beri semangat kepada kaum, kepada raja, terus raja buat keputusan. Qala Fir'aun, sanuqattilu abna'ahum. Allah bukan sekadar keputusan awal itu je yang diambil oleh raja, melampaui batas yang telah diputus sebelum ni. Sebelum ni dia nak potong tangan, nak salib, tukar sihir je. Bila malak ni sebut benda-benda yang yadharaka wa alihataka, dia melampau. Raja ni melampaui sehingga dia nak bunuh abna'ahum, anak-anak mereka juga. Kan? Janganlah siapa bunuh tukar sihir, sudahlah. Jangan duk bunuh anak-anak mereka. Anak keturunan pun nak bunuh habis. Allah, takut datang lagi. Kalau dia bunuh tukar sihir, anak dia belajar sihir, anak dia pula buat sihir. Dia tak nak, dia nak hapuskan semua keturunan sihir dan tukar sihir ini. Allah, tengok sejahatnya, buruknya perangai Fir'aun. Qala sanuqattil. Nuqattil ini nak bunuh habis, nak kutip bunuh semua abna'ahum, anak-anak mereka. Anak mereka tu anak tukar sihir. Wa nastahyi nisa'ahum, dan kami akan biarkan hidup ibu-ibu dan anak-anak wanita di kalangan mereka. Allah, terseksa. Dahlah anak tak ada, hidup terseksa dengan penderitaan kematian ataupun anak-anak lelaki mereka dibunuh. Anak perempuan dibiarkan hidup. Wa inna fawqahum qahirun. Inna ni kata Fir'aun dan malaknya. Kami sesungguhnya berada di atas mereka kekuasaan. Orang-orang yang berkuasa. Maknanya kami boleh buat apa? Kami ini qahirun. Qahirun ni macam sekarang ni Qahirah. Qahirah tu nama sebuah negara yang dikuasai, negara Qahirah. Negara yang kuat, satu negeri atau satu bandar yang kuat dia panggil Qahirah. Bandar yang menguasai. Qahirun, orang yang kuat, orang yang berkuasa. Lepas tu apa kata Musa? Qala Musa liqaumihi, lalu Musa pun berilah ucapan kepada kaum dia. Ista'inu billah wasbiru. Dua perkataan diminta oleh Musa. Minta tolong dengan Allah, wahai kaumku, dan bersabarlah. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Yurithuha, dia akan memberi kuasa man yasha, siapa yang ia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan sebenarnya tidak akan berpihak kepada Firaun, sebaliknya berpihak kepada al-muttaqin, orang-orang bertakwa. Ini keputusan yang ditentukan, yang diwahyukan oleh Allah kepada Musa, bahawa bersabarlah wahai kaumku dan mintalah bantuan Allah.
Sebab bumi ini bukan milik Firaun, ini milik Allah. Dia akan memberi, mewarisi siapa yang ia kehendaki. Dan yang mungkin untuk awal-awal ni diuji kamu, tapi kesudahan akhirnya wal aqibatu lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Lalu ayat berikut, kaum Nabi Musa merintihlah. Dia seolah-olah menyebut peristiwa lama kepada Musa. Dia kata uzina qala kaum Musa. Mereka berkata uzina, kami diseksa, kami dianiaya, min qabli an ta'tiyana, sebelum engkau datang. Kami dulu sebelum engkau datang, kami, anak-anak kami dibunuh. Nah, wa min ba'di ma ji'tana, dan anak-anak kami juga dibunuh selepas engkau datang sekarang ni. Pada 2 kali pembunuhan anak-anak lelaki di zaman Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa lahir dibunuh, Musa terselamat, dan selepas Musa ada dibunuh juga. Qala Musa, asa rabbukum, semoga Tuhan kamu, ayyuhlika aduwakum, Allah sendiri akan membinasakan musuh kamu, iaitu Firaun dan al-malak itu. Wa yastakhlifakum, dan dia menggantikan untuk kamu, fil ardi, di bumi ini dengan pimpinan yang lain. Fayanzura, maka perhatilah, kaifa ta'malun, bagaimana kamu, maka dia akan melihat. Dia tu Allah. Fayanzura, dia tu Allah. Fayanzura, Allah akan perhatikan, kaifa, bagaimana, ta'malun, kamu, ya, kamu ni kaum Nabi Musa dan juga semua yang bertindak, Firaun dan semua itu tu, ia akan lakukan. Maknanya fayanzuru kaifa ta'lamun ni, maknanya segala peristiwa yang berlaku antara Firaun dengan tukang sihir dan Firaun dengan anak-anak Bani Israel itu yang dibunuh, bukan di luar pemerhatian Allah. Allah kata fayanzur, dia sedang perhatikan, kaifa ta'malun, apa yang kamu duk lakukan. Maknanya kita hari ni, apa yang kita buat jangan terasa kita terasing, sebab Allah sentiasa melihat terhadap perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan oleh setiap hamba, termasuk kita semua. Inilah cerita yang kita dapat daripada surah ini tentang bagaimana rakusnya Firaun setelah hilang kekuatan dalam melawan Nabi Musa dalam membuktikan kebenaran. Dan kita nampak Firaun ini pada mereka awalnya mula nak insaf, nak kembali kepada kebenaran, tetapi ia berubah dan lebih dahsyat lagi kejahatannya bila disokong dan diberi semangat ataupun disuntik semangat oleh al-malak ni. Bila disuntik semangat, dia jadi besar tu, jadi sombong terus. Pada awalnya dia nak bunuh tukang sihir je dan dimatikan tukang sihir sesat, tapi atas semangat yang diberi oleh pembesar-pembesar ni, dia bunuh anak cucu pula. Allahu Akbar. Anak cucu tukang sihir dan masyarakat yang ada di situ. Inilah uzina, kata kaum Nabi Musa, kami dianiaya 2 kali. Uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, sebelum kau datang dan selepas kau datang. Tapi Musa tetap yakin dengan pertolongan Allah. Dia berdoa dan mengatakan asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzur kaifa ta'malun. Itu peristiwa yang berlaku kepada umat Nabi Musa dan cabaran-cabaran yang besar. Kita ni kecil je kalau nak banding dengan umat-umat dulu ujian, dan kita kena minta sentiasa supaya tidak diuji Allah dengan ujian yang kita tak mampu. Sebab tu kita diminta untuk baca amanah Rasul sentiasa. Sebab amanah Rasul tu dia ada doa untuk kita lepaskan diri daripada ujian,
yang kalau diuji kita tak mampu. Bila tak mampu kita rosak akidah. Bila rosak akidah kita boleh menjadi kufur disebabkan tekanan-tekanan daripada musuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita sambung ayat 130. Masih lagi berbicara tentang Firaun, di mana ayat berikut ini kerajaan Firaun ditimpa kehidupan yang sukar, ekonomi yang merosot beberapa ketika setelah mereka mengamalkan sifat kezaliman yang berlaku. Maka Allah balas Firaun beberapa tahun kekurangan makanan dan minuman, dan boleh menyebabkan mereka sukar hidup dan macam-macam bala datang kepada Firaun.